Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan E yang mana kumpulan kami akan membentangkan satu topik berkaitan dengan ubat melalui mata, telinga, cucuk ubat, pakai lip balm semasa berpuasa. Objektif yang boleh kita dapat pada akhir pembelajaran atau pembentangan ini, kita dapat mengetahui cara penggunaan ubat ini ketika puasa. Seterusnya, kita dapat mengetahui mengenai hukum hakam serta dalil berkaitan perkara tersebut. Dan akhir sekali, kita dapat mengetahui adakah penggunaan ubat tersebut dibolehkan atau tidak. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Seperti yang kita semua tahu, puasa bagi seluruh umat Islam adalah wajib. Yang mana kita perlu menahan diri daripada makan, minum serta perkara yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat. Ketika berpuasa sangatlah penting untuk kita sebagai umat Islam mengambil kira tentang tindakan berkaitan isu perubatan yang mana apa hukum, apakah syarat ataupun dibolehkan atau tidak ubat melalui mata, telinga, cucuk ubat, pakai lip balm semasa berpuasa. Adakah cara ini dibolehkan atau terbatal puasa kita? Jadi kita akan bincangkan topik ini sehingga akhir pembentangan ini. Okey, baiklah, seterusnya kita akan sambung kepada penjelasan isu tentang penggunaan ubat melalui mata, telinga ataupun cucuk ubat ataupun memakai lip balm ketika berpuasa. Okey, penggunaan ubat ketika berpuasa melalui mata dan telinga ni menggunakan ubat titis mata ataupun titis telinga dan pencuci telinga. Selagi ia tidak sampai ke gegendang telinga, maka ia tidak membatalkan puasa. Manakala cucuk ubat ni pula, para ulama menyatakan bahawa suntikan itu akan membatalkan puasa jika ia memberi tenaga dan berkhasiat kepada pengguna. Dan yang terakhir ialah pakai lip balm, di mana menggunakan lip balm pada siang hari ini tidak akan membatalkan puasa. Seperti mana yang kita tahu, terdapat beberapa jenis dan cara penggunaan ubat melalui titis mata ni. Antaranya ialah eye glow moist, eye drops, eye more moist dan juga Allersin eye drops. Dan cara penggunaan ubat titis mata ni seperti yang kita tahu juga, mula-mula kita kena goncang dulu botol ubat tu. Yang kedua, kita kena dongakkan kepala dan titik dan tarik sedikit kelopak mata ke bawah. Dan yang ketiga, kita kena pegang botol tu dengan jarak sekurang-kurangnya 1 hingga 2 cm. Maksudnya kat sini, melalui cara penggunaan ni, kita dapat tahu yang penggunaan ubat titis mata ni tidak melibatkan rongga yang boleh membatalkan puasa. Okay, seterusnya, jenis-jenis ubat titis telinga dan cara penggunaan ubat titis telinga. Ubat titis telinga ni ada banyak juga dan saya hanya sebut 2 je. Ubat telinga anestetik otik, iaitu untuk melegakan kesakitan di telinga. Manakala ubat anti kulat telinga otik ni pula untuk serangan kulat di telinga. Dan cara penggunaan ubat titis telinga ni, kita boleh menggerakkan kepala ke sisi atau baring mengiring untuk membuka saluran telinga dan tarik cuping telinga. Lepas tu kita boleh tarik cuping telinga ke atas untuk orang dewasa, dan kanak-kanak kita tarik cuping telinga tu ke bawah dan ke belakang. Lepas tu ubat ni perlu dimasukkan ke dalam telinga dan tekan pada telinga untuk memastikan ubat itu diserap. Kekalkan posisi tu selama beberapa minit. Jadi kat sini kita dapat tahu yang ubat titis telinga tu tidak akan sampai ke gegendang telinga. Manakala jenis dan cara penggunaan cucuk ubat ni pula ada 3 atau 4 macam tu lah, tapi saya sebut 3 je. Jenis cucuk ubat ni, yang pertama ialah suntikan intraotot, di mana ia diberikan ke dalam otot, terutamanya otot deltoid, iaitu bahu. Yang kedua, suntikan subkutanus
subkutanus, iaitu suntikan yang dilakukan ke bahagian bawah kulit yang berlemak, yang terletak antara otot dan juga permukaan kulit lah. Contohnya macam pemberian insulin, vaksin. Lepas tu dan suntikan intrasus ataupun dikenali sebagai IO, yang digunakan dalam situasi kecemasan di mana ubat itu ataupun cecair itu perlu memasuki aliran darah dengan cepat dan dapat akses kepada vena, dan ianya sangat sukar dan mustahil. Cara penggunaan ubat ni, yang pertama ialah kita kena mengekalkan persekitaran yang bersih, dan kebersihan tangan tu sangat penting. Yang kedua, ubat-ubatan ni mesti disediakan dalam keadaan bersih dengan menggunakan kaedah tanpa sentuhan. Dan yang ketiga, penyediaan kulit khas tidak diperlukan untuk suntikan subkutan, tetapi ia dicadangkan untuk tapak suntikan yang lebih dalam. Dan yang terakhir, jenis dan cara penggunaan lip balm. Lip balm ni ada banyak jenis dan saya sebut beberapa je. Antaranya ialah Nivea Lip Care, seperti yang tertera di dalam gambar itu. Lepas tu Vaseline Lip Therapy dan Sebamed Lip Defense. Cara penggunaan lip balm ni, pertama mestilah kita kena bersihkan bibir kita. Lepas tu yang kedua, aplikasikan lip balm tersebut ke bibir dengan lembut. Yang ketiga, pilih lip balm yang sesuai. Dan yang keempat, hindarkan diri dari menggigit bibir. So kat sini kita dapat tahu yang pakai lip balm ni, kita takkan masukkan lip balm tu ke dalam mulut kita sehingga kita terasa lip balm tu. Kita dapat rasa lip balm ni macam mana. Jadi dia tidak membatalkan puasa dan dibolehkan untuk memakai lip balm ketika berpuasa. Seterusnya kita pergi kepada khilaf ulama'. Khilaf ulama' penggunaan ubat mata semasa berpuasa. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengatakan tidak membatalkan puasa walaupun ubat itu dirasa di kerongkong. Manakala mazhab Maliki dan Hanbali pula mengatakan membatalkan puasa jika ubat itu sampai ke kerongkong. Seterusnya, khilaf ulama' pada penggunaan ubat telinga semasa berpuasa. Syekh Hatif Asy-Syarbini mengatakan wataqtiru fi batinil uzuni muftirun, iaitu penggunaan ubat telinga adalah membatalkan puasa. Dan manakala bagi fatwa Syekh Bahuwairis mengatakan penggunaan ubat telinga tidak membatalkan puasa jika mengalami sakit telinga yang teruk ataupun darurat. Maksudnya semasa berpuasa tu seseorang itu mengalami sakit telinga yang memerlukan ubat sakit telinga, jadi bila dia menggunakan ubat tersebut tidak membatalkan puasa. Untuk khilaf bagi penggunaan pemakaian lip balm semasa berpuasa adalah tidak batal dan tiada khilaf dalam pemakaian lip balm semasa berpuasa asalkan seseorang itu tidak memakan lip balm tersebut. Khilaf bagi penggunaan ubat cucuk semasa berpuasa pula. Hukum cucuk ubat semasa berpuasa adalah harus dan tidak batal, iaitu dalam keadaan darurat. Namun terdapat beberapa pandangan bahawa cucuk ubat ini akan membatalkan puasa. Ia akan membatalkan puasa jika kandungan suntikan itu mengandungi nutrisi atau pemakanan, maka puasa seseorang itu akan terbatal. Namun sekiranya tidak mengandungi nutrisi atau pemakanan, maka ia dilihat pada aspek sekiranya suntikan pada urat ke bahagian dalam rongga, iaitu saluran urat darah, maka ia membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seterusnya kita akan sambung pada dalil-dalil mengenai hukum menggunakan ubat mata, ubat telinga, cucuk ubat dan lip balm semasa berpuasa atau semasa bulan Ramadan. Tengok dalil pertama daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya kat sini, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Okey, menurut dalil Al-Quran ini, sesiapa sahaja orang Islam yang berada dalam marid, maksudnya dalam keadaan sakit, maka ia boleh berbuka puasa, tetapi wajib baginya itu untuk menggantikannya pada hari-hari lain, iaitu di luar bulan Ramadan,
selepas bulan Ramadan tersebut perlulah yang menggantikannya. Dan siapa yang berbuka itu perlulah ganti puasanya itu sebelum sebelum bulan Ramadan seterusnya tiba. Seterusnya kita masuk kepada hadis. Okay, hadis kat sini kita sini. Jika suntikan itu suntikan yang mendatangkan khasiat dan tenaga, maka ianya membatalkan puasa. Ianya sama sahaja seperti makan dan minum dengan sengaja. Okay, hadis ni hadis yang mengenai mana pasal kita menggunakan cucuk ubat semasa berpuasa. So dikaitkan cucuk ubat itu dengan seperti makan dan minum. Maksudnya makan dan minum dengan sengaja. Sebab apa? Suntikan yang cucuk ubat itu mendatangkan nutrisi atau mendatangkan tenaga kepada kita. Jadi jika cucuk ubat itu tidak mendatangkan tenaga, hanya sekadar sebagai cucuk ubat itu hanya sebagai rawatan ataupun kita ambil untuk rawatan bukan untuk tenaga kita, dibolehkan. Kita tengok ni berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Maksudnya, sesiapa yang terlupa dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Okay, mengikut hadis ni, dia kata siapa yang terlupa ketika makan puasa tu, dia makan dan juga dia minum, maka dia boleh teruskan puasanya itu. Maksudnya puasanya itu tidak batal dan dia boleh teruskan puasanya itu sehingga habis. Okey. Maksud kat sini siapa yang makan dan minum itu dengan sengaja, maka kalau dengan sengaja maka terbatallah puasanya, maka dia akan kena ganti seperti mana dalil Al-Quran yang disebutkan tadi. Okay, hadis seterusnya kita tengok ini. Berdasarkan fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai merasa makanan yang mana ia menyebutkan la ba'ta an yudhaqqa khalla awish syai'a ma lam yadkhulu khalaqahu wa huwa sha'imun. Okey, yang ini kita boleh kaitkan dalil ini seperti kita memakai lip balm. Okey, lip balm atau gincu. Okey. Kat sini dalil di atas bermaksud tidak mengapa untuk merasa cuka atau yang lain selagi tidak memasuki tekak dan dia sedang berpuasa. Okay, di sini riwayat Ibnu Abi Saibah di dalam musannafnya 9277. Okay, kat sini dia kata, okay, dalil ni kita boleh kaitkan di mana memakai lip balm ataupun gincu itu semasa puasa, dia tidak membatalkan puasa sehinggalah lip balm tu, rasa lip balm tu sampai ke tekak. So, seperti mana dalam dalil ni dia katakan yang mana cuka tu selagi mana ia tidak masuk sampai ke tekaknya maka tidak batal puasanya. Begitu juga lip balm. So kita boleh kaitkan lip balm tu dengan dalil ni, yang mana lip balm tu kita hanya memakai di bibir. Jadi sekiranya lip balm yang kita pakai di bibir tu tidak sampai ke tekak dan maksudnya kita tidak menggunakan lidah untuk rasa sehingga sampai ke tekak, maka tidak batal lah puasa kita. Okay, lalu seterusnya, antara perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka seperti mulut, hidung dan telinga dengan jalan sengaja. Dalam kitab Hinayah Al-Zaid disebutkan, yafturu sha'imun biwusuli ainin min tilka ila mutlaqin jawfi min manfadin maftuhin ma'al amdu wal ikhtiyari wal ilmi bitahrim. Maksudnya puasa seseorang terbatal dengan sebab masuknya sesuatu benda iaitu ain dari luar kepada rongga yang terbuka dalam keadaan sengaja dan bukan dipaksa serta dia mengetahui tentang keharamannya. Okay, kat sini dia kata sesiapa sahaja manusia yang memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka iaitu seperti mulut, hidung dan juga telinga itu dengan sengaja, dengan jalannya sengaja, maksudnya dengan sengaja dia korek hidung, dengan sengaja dia korek telinga menggunakan putik kapas, dengan sengaja dia makan sampailah ke rongga-rongga yang terbuka seperti yang dikatakan dalam hadis ni, maka di sini puasanya itu terbatal. Okay, sekiranya dia korek telinga ataupun dia korek hidung tu hanya sedikit ataupun dia masukkan ubat ataupun dia guna tu hanya di luar-luar sahaja, maka hukumnya tidak terbatal puasanya. Tapi sehingga sampai ke dalam, maka hukumnya adalah batal. Okay, baik, ni insyaAllah ni dalil yang terakhir sini. Okay, dalil yang terakhir, itu antara dalil yang terakhir. Antara dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i mengenai hal ini ialah sebuah riwayat yang dinilai hasan oleh Imam Al-Nawawi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okay.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata sini, wa innama fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Maksudnya sesungguhnya perkara yang membatalkan puasa itu ialah yang masuk, yang dimasukkan, bukan dengan apa yang keluar. Maksudnya segala benda ain ataupun benda-benda luar yang masuk melalui rongga-rongga yang terbuka seperti mulut, telinga dan hidung, maka apa sahaja yang masuk itu membatalkan puasa, dan kalau yang keluar itu tidak membatalkan puasa kecuali dengan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita teruskan kepada tarjih memasukkan ubat melalui mata ketika puasa. Daripada Dar Al-Iftah Jordan dalam patah puasanya menyatakan ubat mata ni tidak membatalkan puasa pun walaupun dapat rasakannya di halkum. Kerana mata bukanlah tergolong di dalam ruang yang menyalurkan sesuatu sehingga ke rongga. Daripada Dar Al-Iftah Al-Misriyah dalam laman sosial rasminya mengatakan pendapat Al-Imam Syafi'i bahawa memasukkan ubat ke dalam mata sehingga sampai ke halkum tidak membatalkan puasa. Balik pada persoalan yang diajukan serta dalil yang didatangkan, memasukkan ubat dalam mata ni tidak membatalkan puasa kerana mata bukanlah termasuk di dalam kategori ruang yang sedia terbuka. Walaupun dapat merasakan kesan ubat sehingga ke rongga, namun tidak membatalkan puasa. Selanjutnya kita pergi kepada tarjih hukum makan lip balm ketika puasa. Penggunaan lip balm ni pada siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Tapi jika dia rasa lalu dia telan, maka batallah puasanya. Jika seseorang itu dia ada masalah ataupun penyakit. Penyakit apa? Penyakit bibir. Bibirnya kering, maka dan doktor menyarankan dia untuk makan lip balm untuk mengelakkan dia daripada sakit tersebut, maka dia boleh menggunakan lip balm jika dia terdesak. Maka dibolehkan. Dan hukumnya adalah makruh. Dan ini dikirakan dengan orang yang menyediakan makanan dan merasanya di siang hari pada bulan Ramadan. Okey. Selanjutnya kita pergi pada tarjih hukum bagi mencucuk ubat ketika puasa. Okey. Jika suntikan itu ada mengandungi khasiat atau untuk menguatkan badan, maka dia boleh membatalkan puasa walaupun suntikan tersebut tak lalu pada rongga yang terbuka. Namun ada perbezaan pendapat daripada kalangan para ulama yang dirumuskan secara terperinci oleh Syekh Hasan Al-Kaf di dalam karyanya Al-Ta'rirat Al-Sadidah. Maksudnya, hukum suntikan pada siang Ramadan ni harus dalam keadaan darurat. Namun, ulama ni dia berbeza pendapat dan pandangan dalam hal batalnya puasa dalam 3 pandangan. Yang pertama, pandangan pertama, batal puasa secara mutlak kerana masuk sesuatu ke dalam bahagian rongga al-jawf. Pandangan kedua pula, tidak batal puasa secara mutlak kerana masuk sesuatu ke bahagian dalam rongga al-jawf tanpa melalui rongga yang terbuka. Pandangan ketiga pula, dia perlu pada perincian dan merupakan pandangan yang paling sahih. Sekiranya kandungan suntikan tersebut mengandungi nutrisi ataupun makanan, maka puasanya batal. Namun, jika tak ada mengandungi makanan, dilihat daripada 2 aspek. Yang pertama, jika suntikan yang disuntik kepada urat dan urat tersebut disalurkan kepada bahagian dalam rongga, maka puasanya batal. Dan yang kedua, sekiranya suntikan tersebut disuntik pada urat dan urat itu tidak disalurkan kepada dalam rongga, maka tidak batal. Rujukannya ialah daripada Al-Ta'rirat Al-Sadidah muka surat 352. Menurut pandangan Syekh Yusuf Al-Qadari pula, suntikan ni tak membatalkan puasa walaupun suntikan ni dilakukan pada siang hari dalam bulan Ramadan. Kerana suntikan ni tidak termasuk dalam kategori makan dan minum dari sudut syarak. Seterusnya, tarjih hukum memasukkan ubat melalui telinga ketika puasa. Pendapat
yang dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang bersidang di Jeddah pada tahun 1997, disertai juga daripada para fuqaha dan doktor perubatan dan melihat juga pada dalil Alkitab, Al-Sunnah. Maka majlis memutuskan perkara yang tidak dikira membatalkan puasa ialah ubat titis mata, ubat titis telinga, ubat pencuci telinga, ubat titis hidung, semburan inhaler, jika dia tak telan apa-apa yang masuk ke dalam kerongkong. Walaupun begitu, jika penggunaan ubat titis mata ni dapat dielakkan, maka perkara itu adalah lebih baik sebagai mengambil jalan keluar daripada khilaf. Tidak dapat dinafikan keluar daripada perkara yang khilaf ni adalah lebih baik berbanding jatuh ke dalamnya. Hal ini bertepatan dengan kaedah yang disebutkan al-hurus minal khilaf mustahabun. Maksudnya, keluar daripada khilaf ni adalah sunnah. Kesimpulannya, menggunakan ubat mata atau telinga secara titis ke dalam bahagian mata dan telinga, terutamanya pada bulan puasa ni, tidak akan membatalkan puasa seseorang itu kerana mata dan telinga ni merupakan rongga yang terbuka, tetapi ia tidak dapat memberi nutrisi ataupun khasiat kepada tubuh badan seseorang itulah. Tetapi ubat yang dititiskan ke dalam telinga tu mestilah tidak sampai ke gendang telinga, dan malah kandungan yang terdapat dalam ubat titis mata dan telinga tu mestilah tidak mengandungi mengandungi kandungan yang boleh menimbulkan keraguan sehingga menyebabkan seseorang itu batal puasa. Manakala untuk cucuk ubat pada siang hari pula, terutamanya pada bulan Ramadan, dibenarkan dan tidak membatalkan puasa sekiranya ubat yang disuntik tu tidak memberikan nutrisi dan tenaga kepada orang yang menerima suntikan tu. Akan tetapi sekiranya cucuk ubat tu diterima melalui urat ataupun bahagian rongga badan selain daripada peha dan juga lengan, ianya boleh membatalkan puasa. Dan yang terakhir, kesimpulan bagi memakai lip balm, seseorang individu yang memakai lip balm sewaktu puasa ni tidak akan batal puasanya, sebab kebanyakan lip balm ni tidak mengandungi bahan yang boleh menyebabkan batal puasa. Malah ia banyak mengandungi vitamin E, vitamin C dan juga minyak seperti olive oil dan jojoba oil. Malah lip balm ni hanya dipakai pada bibir dan bukannya dipakai ke dalam mulut, sehingga boleh dirasa dengan lidah. Maka ianya tidak batal puasa. Saja dari kumpulan kami. Terima kasih.